Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah binti Ismail, nombor matrik 281224. Pengenalan, organisasi memerlukan kepimpinan yang kuat untuk berjaya. Bagi mencapai objektif organisasi, kepimpinan ialah satu kaedah atau instrumen yang digunakan untuk memujuk orang ramai melakukan sesuatu secara sukarela dan ceria. Griffin dan Abbott 1999 menyatakan bahawa kepimpinan ialah amalan memberi inspirasi kepada orang ramai untuk berhasrat bekerja ke arah objektif bersama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nufatia Binti Johan, nombor matrik 280979. Saya akan menerangkan mengenai teori pengurusan payung. Teori pengurusan payung dikenali sebagai prinsip-prinsip pengurusan payung, merujuk kepada idea dan konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli pengurusan terkenal dari Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Fayol dikenali sebagai salah seorang bapa kepada teori pengurusan moden. Henry Fayol mengemukakan 5 fungsi utama pengurusan yang meliputi perancangan, penyusunan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan. Fungsi-fungsi pengurusan: pertama, perancangan, melibatkan menetapkan matlamat organisasi, menentukan strategi untuk mencapai matlamat tersebut dan merancang langkah-langkah tindakan yang sesuai. Kedua, penyusunan, melibatkan pengagihan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, wang dan bahan mentah dengan cara yang teratur untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan, melibatkan mempengaruhi dan mengarahkan pekerja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan efektif dan efisien. Keempat, pengarahan, iaitu melibatkan menyelaraskan aktiviti dan sumber daya yang berbeza dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pengawasan, iaitu melibatkan memantau prestasi organisasi, membandingkan hasil dengan matlamat yang ditetapkan dan membuat penyesuaian jika perlu. Antara kelebihan teori payung adalah keberkesanan dalam pemantauan dan kawalan. Payung mengesyorkan penggunaan kriteria prestasi, pemeriksaan berterusan dan tindakan pembetulan untuk memastikan organisasi bergerak ke arah matlamat yang ditetapkan. Kedua, fokus pada keseluruhan organisasi. Teori pengurusan payung menekankan pentingnya pengurusan yang holistik dan menyeluruh. Payung menekankan pentingnya menyelaraskan usaha semua individu dalam organisasi ke arah matlamat bersama. Ini membantu dalam mencapai sinergi dan meningkatkan keberkesanan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, prinsip-prinsip yang terperinci Fayol merumuskan 14 prinsip pengurusan yang memberikan panduan praktikal bagi pengurus dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Kelemahan teori pengurusan pula adalah kesan pihak atasan yang berlebihan. Teori pengurusan Fayol menekankan hierarki dan pemerintahan yang ketat dalam organisasi. Ini dapat menciptakan budaya di mana pihak atasan memiliki kuasa yang berlebihan dan pekerja hanya menerima arahan tanpa banyak ruang untuk inisiatif atau kreativiti. Kedua, kurang memberi penekanan pada faktor manusia. Teori pengurusan Fayol cenderung memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek-aspek teknikal dan struktur pengurusan. Ketiga, kurangnya perhatian terhadap perubahan. Teori pengurusan Fayol cenderung kepada kestabilan. Ini bermakna teori ini mungkin tidak memberikan perhatian yang mencukupi terhadap perubahan dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah. Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Syamim Atira binti Razali dengan nombor matrik 279772. Saya akan membuat pembentangan tentang teori contingency. Teori contingency dalam pengurusan merupakan pendekatan yang menyatakan bahawa tak ada satu pun gaya pengurusan yang sempurna ataupun universal yang sesuai dengan setiap situasi. Teori ini menekankan bahawa kejayaan seorang pengurus bergantung kepada sejauh mana gaya kepimpinan mereka sepadan dengan ciri-ciri situasi tertentu. Terdapat beberapa kelebihan teori contingency. Kelebihan yang pertama adalah pandangan yang realistik dalam pengurusan dan juga organisasi. Teori contingency memberikan pandangan yang realistik tentang pengurusan dan organisasi dengan mengakui kerumitan dan sifat dinamik persekitaran perniagaan. Ia mengiktiraf bahawa tidak ada satu pun pendekatan yang universal terhadap pengurusan yang boleh menjamin kejayaan dalam semua situasi. Kelebihan kedua adalah mempunyai sokongan penyelidikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran kepimpinan dan membuat keputusan. Teori contingency meningkatkan kemahiran kepimpinan dan membuat keputusan dengan menyediakan rangka kerja yang menekankan kepentingan menyesuaikan gaya kepimpinan dan pendekatan membuat keputusan kepada situasi tertentu. Berikut merupakan antara kelemahan teori contingency. Yang pertama adalah kekurangan asas teori yang kukuh. Kelemahan kedua, tumpuan yang terhad kepada perubahan dan penyesuaian.
Teori kontingensi tidak memberikan panduan yang mencukupi tentang cara menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah. Yang ketiga adalah pemimpin dijangka mengetahui semua tindakan alternatif. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Syamim Basri. Nombor metrik saya 281035. Okey, baiklah, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan teori birokrasi. Okey, dari segi definisi berkenaan dengan teori birokrasi, iaitu menurut kepada Max Weber, birokrasi boleh didefinisikan sebagai satu bidang ilmu, iaitu dalam konsep sosiologi, dan juga merujuk kepada satu cara pelaksanaan pentadbiran dan juga undang-undang yang telah dibuat di dalam sesebuah organisasi tersebut. Okey, baik, kita pergi kepada fungsi, iaitu dari segi kawalan hierarki. Kawalan hierarki boleh dikategorikan sebagai satu kawalan ataupun hierarki yang berada di dalam organisasi itu mengikut kepada jawatan dan juga tugas-tugas skop kerja di bawah organisasi tersebut. Efisien bermaksud dari segi gerak kerja yang telah ditetapkan oleh satu organisasi itu bergerak dengan efektif dan juga produktif mengikut kepada skop kerja yang telah ditetapkan dan telah ditahu oleh pekerja bawahan serta atasan. Dan juga profesional, dari segi pengurusan itu, satu organisasi itu perlu digerakkan melalui dengan profesionalism. Jadi profesionalism dah memberikan peranan penting untuk menggerakkan ataupun menguruskan dari segi organisasi itu tersebut. Dan rasional adalah bermaksud untuk mengatur dari segi rasional dan juga tindakan yang akan dibuat oleh pihak atasan maupun pihak bawahan. Okey, baik, kita pergi kepada kelebihan dan juga kekurangan. Dari segi kelebihan, pengurusan skop iaitu bermaksud dari segi setiap skop kerja itu yang telah ditetapkan di bawah organisasi itu, dan juga hierarki formal adalah merupakan satu organisasi yang telah dibentuk melalui pihak atasan dan juga pihak bawahan. Serta pengurusan kerja dan juga prosedur, setiap organisasi itu mempunyai kerja dan juga prosedur yang tertentu mengikut kepada skop kerja dari pihak bawahan dan juga pihak atasan, iaitu setiap organisasi itu mempunyai gerak kerja yang berlainan walaupun di bawah satu organisasi yang sama. Dan kita pergi kepada kekurangan. Kekurangan adalah peraturan yang ketat. Jadi maksud peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sama ada boleh menjadi kemungkinan menjadi lebih ketat ataupun hanyalah kebiasaan sahaja. Dan hierarki kuasa formal ini iaitu lebih kepada pihak bawahan, iaitu mereka akan cenderung untuk tidak rasa selesa dengan pihak atasan. Malah ini adalah sebahagian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natika Ashikim Audio Bandung Metrik 2127. Dan saya akan menerangkan mengenai teori yang terpilih ialah teori kepimpinan transaksi yang merupakan teori yang berasal dari Max Weber pada tahun 1947 dan kemudian oleh Bernard Bass pada tahun 1981. Fungsi teori ini adalah melibat kepada memotivasikan dan mengawal pengikut secara menjadi melalui asas seperti memberi dan menerima. Tujuan gaya transaksi yang digunakan adalah dalam pertukaran yang bernilai. Bukan itu sahaja, kepimpinan transaksi merupakan gaya pengurusan yang menunjukkan kepada penggunaan keuntungan. Dalam hal ini, pemimpin akan diberikan ganjaran kepada pengikutnya seperti meningkatkan bayaran gaji, komisen, bonus atau kepada kenaikan pangkat. Seterusnya adalah kelebihan teori ini adalah motivasi pekerja. Berdasarkan ganjaran dan dapatan, gaya kepimpinan ini berkesan dalam memotivasikan pekerja untuk menjadi ahli pasukan yang produktif dan cekap. Seterusnya adalah struktur yang jelas. Sebuah kepimpinan sangat penting dari segi struktur yang jelas. Kepimpinan transaksi juga terdiri daripada struktur yang jelas dan ringkas. Kaki tangan di dalam organisasi dengan gaya pengurusan seperti ini dimaklumkan terlebih dahulu tentang apa yang syarikat harapkan daripada mereka. Di sebalik terdapatnya kelebihan, terdapat juga kekurangan teori ini, iaitu teori ini tidak menggalakkan kreativiti. Dalam sebuah organisasi atau perniagaan yang ingin berinovasi dan berkembang maju, maka pekerja dan pemimpin perlu boleh melakukan kesilapan dan gagal tanpa bimbang dan akibatnya. Pemimpin transaksi menghukum tangan mereka kerana tidak mencapai matlamat mereka dan tidak meninggalkan sebarang ruang untuk kegagalan ataupun kreativiti. Yang kedua ialah penggunaan kepimpinan yang lemah. Jika individu ini melaksanakan perancangan pengantian dalam suatu bidang, maka mereka perlu membangunkan kedua pekerja dan pengurus supaya mereka boleh meningkatkan kedudukan apabila jawatan itu kosong. Yang terakhir adalah tiada penglihatan jangka panjang. Kepimpinan transaksi memberi tumpuan kepada matlamat dan perancangan jangka pendek dan gagal melihat kepada gambaran yang lebih besar atau rancangan yang lebih meluas di masa akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim Hamimi bin Muhammad. Nombor matrik saya 279325. Jadi saya ingin membentangkan berkenaan teori hubungan manusia. Seperti mana yang kita tahu, teori hubungan manusia ini lebih berpandukan aspek kemanusiaan yang tidak menekankan kepada aspek kerobotan dalam sesuatu pekerjaan. Jadi, petalian pekerjaan ini lebih mementingkan aspek pekerja dengan pekerja yang lain berbanding catat organisasi yang lebih ke arah formal. Jadi ia adalah penting bagi memberi kesan kepada produktiviti kerja yang dihasilkan melalui teori hubungan manusia ini. Dan teori ini lebih mementingkan kepada bagaimana manusia itu dapat memaksimumkan produktiviti mereka melalui hubungan antara sesama ahli dan pekerja. Ini dapat dikukuhkan lagi dengan fungsinya yang berfokuskan kepada hubungan manusia yang dijalankan secara baik antara majikan, pengurus bagi memaksimumkan dan menimbulkan kepelbagaian dalam kecekapan dalam sesuatu pengurusan dalam organisasi. Jadi bukan itu saja, fungsi seterusnya dapat adalah untuk memunculkan ataupun mewujudkan kepuasan kerja dan dapat membangunkan produktiviti khususnya dalam kalangan ahli dalam menjawat satu organisasi dalam jawatan sekerja. Jadi itu adalah merupakan fungsi dalam teori hubungan manusia. Okey, seterusnya mengenai kelebihan teori, antaranya adalah meningkatkan produktiviti kerja. Melalui perhubungan manusia yang secara baik, ia akan dapat memaksimumkan produktiviti dengan adanya hubungan baik antara sesama ahli, dan hal ini akan membantu sedikit peningkatan produktiviti dari segi hasil input dan output dalam satu produktiviti yang dihasilkan. Dan seterusnya adalah menghilangkan rungutan dalam kalangan pekerja. Hal ini dapat dipertikaikan dan dibuktikan melalui pilihan pengurusan antara ahli dan majikan dalam kalangan pekerja melalui sistem aduan yang membolehkan pekerja itu menyuarakan isu tanpa rasa takut dan tindakan balas oleh majikan kerana kebebasan dalam bersuara. Bukan itu saja, ia dapat meningkatkan pengekalan pekerja. Hal ini kerana kelebihan teori ini dapat mengekalkan sesebuah anggota dalam satu organisasi agar tidak lari dan sentiasa memberi komitmen dalam organisasi. Dan seterusnya, dan dapat mewujudkan hubungan baik manusia, dan ia dapat dibuktikan melalui teori ini di mana komunikasi yang jelas dapat diwujudkan dan tiada salah faham antara sesama ahli. Dan seterusnya adalah mengenai kelemahan teori. Kelemahan teori adalah kekurangan kesahan saintifik. Hal ini kerana kebanyakannya ia dibuktikan melalui hubungan manusia dan ia tidak mempunyai banyaklah ilmiah yang dalam internet khususnya. Dan secara dasarnya kumpulan ini tidak digunakan dan hubungannya sentiasa berterusan, dan selalunya ujian ini dihadkan kepada pekerja yang aktif. Bukan itu saja, tumpuan terhad kepada kerja. Hal ini kerana hubungan manusia ini selalunya difokuskan dalam aspek pekerjaan lah. Dan walaupun begitu, hubungan manusia ini juga lebih kepada komunikasi luar dan perhubungan luar juga. Dan selain itu adalah penekanan terlalu banyak kepada kumpulan. Hal ini kerana kebanyakannya dalam sesuatu organisasi ini mempunyai banyaklah komunikasi antara sesama ahli, dan hal ini menyebabkan banyaknya penekanan lah, khususnya dalam ahli kumpulan, khususnya dalam pembahagian skop kerja. Dan bukan itu saja, ia juga dapat meregangkan hubungan manusia. Hal ini kerana ketiadaan hubungan manusia yang secara baik ataupun komunikasi yang secara baik dalam ahli akan menyebabkan berlakunya ketidaksefahaman dalam organisasi.
Sebenarnya, kepimpinan ialah hubungan yang dimiliki seseorang atau pemimpin dengan orang lain yang mendorong mereka untuk bekerjasama secara sengaja untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kepimpinan digambarkan sebagai proses membimbing dan mempengaruhi pelbagai tugas yang terlibat dengan tindakan ahli kumpulan. Menurut perspektif Islam, kepimpinan adalah tanggungjawab yang mesti ditunaikan dengan sewajarnya agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di dunia maupun di akhirat. Itu sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih.